Takbir dan qiraat, orang yang kelu dan orang yang keras lidah macam mana? Orang ni jenis orang dia lidah dia tak boleh nak sebut Allah tu, tak boleh. Dia Allah dia bunyi lagu tu. Lidah keras. Kita kata Allah, tengok mulut saya, kita kata dia Allah dia bunyi lagu tu. Tengok Allah, kita kata dia Allah dia bunyi lagu tu. Dia tak boleh, dia lidah keras. Ni kes dia. Lidah dia kelu ataupun lidah dia keras macam mana? Kata Imam Syafi'i, dan jika ada orang yang sembahyang itu lidah keras, maka hendaklah digerakkannya lidah itu mengucapkan takbir sekuasa-kuasanya. Takat mana boleh. Bunyilah lagu mana pun, Allah ke, Allah ke, lagu mana takat yang dia boleh. Tapi dia kena usaha juga sebut. Takat mana dia boleh sebut. Dan dihabiskan gerak itu lebih daripada kuasa atasnya. Sedaya upaya nak sebut juga Allahu Akbar tu, takat mana boleh bunyi, takat itulah. Kan dalam hadis dia kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar mampu kamu. Dia ditakdirkan lidah keras. Terus duk eret dia pergi kedai besi, pergi duk canai lidah dia apa dia tak payah lah. Tapi bagi dia kena usaha. Kalau mati dalam keadaan duk usaha nak bagi elok tu, dia mati dalam keadaan dua pahala. Satu pahala baca, satu pahala usaha untuk nak baca elok. Dapat dua pahala ke dia. Nah, baik. Dan memadai akan dia yang demikian itu, kerana bahawasanya memperbuat dia akan sedaya upaya sekuasanya. Dan tiada atasnya lebih daripada itu. Dia takat tu dia boleh, takat itulah dia buat. Jadi orang yang macam ni dia dilarang jadi imam. Orang yang macam ni habuan dia lepas. Dia takbir Allahu Akbar, lepas habuan dia. Tapi jangan tolak dia jadi imam. Pasal apa? Pasal dia ada cacat dari segi bacaan. Tidak boleh jadi imam. Kata Imam Syafi'i, dan bersamaan juga pada hukum atas orang yang kelu dan orang yang terpotong lidah. Ada orang jenis lidah pendek. Dia bercakap tu dia kacau. Orang macam ni pun takat mana dia boleh. Dia takbir lah. Tapi dia tidak boleh jadi imam. Dan mereka yang datang ke atas lidahnya barang yang tersebut itu, dia elok kena stroke. Kerana kena stroke tu, dia jadi cakap, jadi loleh-loleh habis semua. Bila dia dah jadi macam tu, takat mana dia boleh baca, takat itulah Tuhan terima dia. Dia jadi lagu tu. Jangan bila kena stroke tak semayang lah. Pasal apa? Pasal aku semayang pun dia kata Tuhan bukan faham aku kata apa. Lagu tu pula. Itu tak semayang dia. Tak boleh. Dia kena semayang, tekat mana boleh dia buatlah. Dan begitu jugalah memperbuat sekalian orang ini pada qiraah dan juga tasyahud dan juga semua zikir di dalam sembahyang. Kemudian takbir dengan nyaring dan mengangkat suara, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam dan aku suka bagi imam menyaringkan ia dengan takbirnya dan dinyatakan sebutan dan bunyinya. Siapa jadi imam kena deras sikit masa takbiratul ihram tu. Allahu Akbar, dengar itu suara tu imam sudah takbir. Imam Syafi'i kata aku suka begitu. Dan tiada meleret-leret bunyi dan tiada berpotong-potong. Jangan sampai panjang sangat. Allah sampai menitik suara. Allahu Akbar baru dapat. Pasal dia nak batang satu-satu tu. Sahaja aku sembahyang fardu ni bukan sunat. Ada masuk pula yang tu. Panjang sampai nafas nak habis dah, menitik bunyi amweh hu akbar baru tangkap, kan? Jangan sampai macam tu. Kata Imam Syafi'i itu sudah meleret-leret bunyi. Dan bagi si makmum pun demikian juga, melainkan jangan nyaring akan suara pada takbirnya, bahkan memadai dengan ia akan dirinya. Dan orang yang berdiri di rusuknya. Bagi makmum ni, suara kita yang makmum ni takat kita dengar aja. Itu paling cantik. Habis kuat, kawah duduk tepi aja dengar. Jangan sampai kita duduk tengah tu, kawah hujung dinding duduk dengar kita ni. Allah duduk tak dapat lagi tu. Sampai tepi dinding tu duduk beralih tengok ni. Sebab dia ni beralih tengok. Allah bunyi pun satu macam.
La ilaha illallah, tuan-tuan. Saya dulu masa duduk mengaji dulu ada satu kawan jadi lagu ni. Allah, kan kawan punya marah kat dia ni. Dia lagu tak dia tang A tu dia lagi dahsyat bunyi. Allah dia punya lagu tu. Allah. Dia kata dia aku tak boleh semayang tapi dia ni kacau orang. Ini Imam Syafi'i pesan ini. Dia kata jangan lagu tu. Dia kata kalau kita jadi makmum, takbir kita tu cantik, takat kita dengar aja. Habis kuat orang yang duduk di tepi kita, di rusuk kita, dia dengar, takat tu aja boleh. Jika dikehendaknya akan tiada melampaui akan dia, dan jika tiada memperbuat akan yang demikian itu, yakni tak nyaring oleh imam dan tiada nyaring oleh makmum, dan mendengar keduanya akan diri mereka sahaja, nescaya memadai. Nah, dia kata kalau tak deras, takat dengar diri dia saja pun okey. Imam Syafi'i kata, tapi aku tak apa suka. Imam Syafi'i kata, aku suka kalau imam deras sikit bagi orang dengar. Kalau makmum, habuan dia dengar saja, habis kuat orang tepi dia dengar. Lebih pada tu tak mau, dan korang sampai dia sendiri tak dengar pun tak mau. Begitu. Baik. Dan jika tiada mendengar keduanya, nescaya tiada memadai. Kalau sampai takbir, sampai dia sendiri pun tak dengar. Satu macam ya, tangan dia duduk naik, sengap begitu ya. Dia sendiri pun telinga dia tak dengar. Tak dengar. Begitu ya. Itu tak mau. Imam Syafi'i kata itu tidak memadai. Maksudnya tak sah. Tak sah. Ada yang jenis brek angin saja apa ada? Allahu Akbar. Lagu tu pada juga. Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Dengar ke telinga dia. Tetapi itu pelori trailer saja pakai yang tu. Brek angin. Jangan lagu tu. Dan tiada ada ia takbir dengan memadai sehingga mendengar keduanya akan dirinya. Baik, takbir perempuan bagaimana? Ni abang orang perempuan. Orang perempuan kalau takbir macam mana? Kata Imam Syafi'i dan tiap-tiap orang yang sembahyang itu daripada laki-laki dan perempuan sama jua pada takbirnya. Melainkan bahawasanya perempuan itu jangan nyaring suaranya pada takbir itu lebih daripada dengar ke diri dia. Perempuan, orang tepi pun tak mau dengar. Habuan dia saja dengar. Dan jika jadi imam perempuan itu kepada orang lain, maka sukalah aku, kata Imam Syafi'i, bahawa memperdengarkan mereka itu akan dirinya sahaja. Kalau dia jadi imam kepada jemaah perempuan pun, takat habuan dengar dia saja. Tak mau dia pergi nak challenge tu imam lelaki-lelaki ni darah semua, tak mau. Tentang kedudukan makmum perempuan bila dia semayang sama-sama perempuan macam mana? Adakah sama macam kedudukan tu imam lelaki-lelaki? Dia duduk sama saf. Dia duduk sama saf dengan makmum perempuan. Cuma Imam Syafi'i kata kehadapan tumit sikit aja. Jadi nampak mereka macam tak ada tu imam semayang. Tapi kawah tengah tu imam. Dia depan tumit sikit aja. Dia tak duduk depan macam mana imam laki-laki duduk di tempat imam. So dengan kerana itu, orang perempuan bila jadi imam kepada orang perempuan, pelan saja. Agak-agak dengar diri dia saja. Cukup. Tidak perlu dengar kepada orang lain. Dan jangan tinggikan suara ke atas orang perempuan ini. Maka apabila mengucap takbir intiqalat, kerana nak turun, nak bangun daripada duduk dan sebagainya, rendahkan suara kepada takbir-takbir itu orang perempuan. Suara dia kena lagu tu aja, tak mau derai-derai. Kemudian dia kata takbiratul ihram itu wajibkah? Itu tak payah baca. Pasal apa? Pasal semua dah tahu jawapan dia. Wajib tak wajib? Wajib. Baik, wallahu alam.